Okay. Okay, can you hear me? Alright. Terima kasih ya. Saya ni, nama saya Madeline Anak Berma. Besar kemungkinan saya akan bercakap lebih daripada 15 minit. Jadi saya mohon ya, saudara moderator untuk ketuk-ketuk lah apa yang patut diketuk. Kalau perlu sumpit, awak sumpitlah dari pesada ya. So you please give me like 5 minutes before the time end. You please remind me ya. Okay, saya diberi tajuk. Saya sebenarnya tak ada diberi tajuk. Sebenarnya saya amat menghargai jemputan yang diutarakan kepada saya oleh rakan-rakan daripada, saya suka nama Marhain di situ ya, sebab saya mengajar kursus ekonomi pembangunan di universiti, maka saya menggunakan golongan Marhain lah, golongan atasan lah, macam-macam. Hari ini saya berkesempatan ya. Hari ini saya bercakap sebagai fellow Akademi Sains ya. Saya tidak bercadang sebagai seorang hak asasi manusia. Nanti dikatakan saya mewakili Suhakam. Saya akan mewakili sebagai fellow Academy of Sciences Malaysia, ASM, kerana saya berkongsi data kemiskinan. Sebab kalau dari segi Suhakam, saya lebih sebagai seorang hak asasi manusia. So, saya mengenali Encik Arul, mana dia. So, thank you very much for inviting me and also to the team. Now, pandemic, kemiskinan, dan perjuangan. 3 keywords that I'm going to use here today, okay? Okay, there are 4 things that I'm going to look at. Mungkin anda dah tahu, ramai kita sekarang di Malaysia ni ramai dah jadi expert, jadi doktor, jadi mengalahkan menteri, menjadikan ahli ekonomi. Semua pandai-pandai semua dalam, kalau kita tengok dalam Facebook ya, semua dah tiba-tiba menjadi expert on COVID. Ada yang anti COVID, ada yang sangat suka dengan COVID. Bukan COVID, vaksin, sorry. So, jadi hari ini I want to discuss with you 4 things. Nombor 1, apa yang kita bincangkan sebenarnya, yang Dok Menteri bercakap, yang ahli akademik bercakap, Madeline tak berhenti-henti bercakap pasal COVID. Nombor 2, apakah dampaknya ataupun impact of COVID-19 ini terhadap masyarakat. Tetapi saya lebih nak spesifik ialah kesannya terhadap masyarakat pribumi, masyarakat orang asal. Sebab jarang sekali dibicarakan, kecuali bila bincang tentang Sabah Sarawak, baru kami sekali-sekala dijemput, ataupun kumpulan Marhain. Tadi saya tengok nama Tijah, seronok saya tengok video, very well done, thank you very much. And of course, a few recommendation. Okay, let me just go very fast. Okay, kita lihat dulu. What is this COVID thing? Semua tahu tentang COVID, tetapi pada mulanya kalau kita dengar ya, dia bermula pada bulan Disember. Di sini mungkin Dr. Jayasuriya lebih tahu sebab dia orang ahli medical. Tapi yang kita mula-mula dengar sekali ialah pada bulan Disember, katanya adalah virus baru. Ada virus yang semua orang tak tahu apa itu virus. Dikatakan berpunca di Wuhan. Tetapi sebenarnya nobody knows until now whether dia betul-betul berpunca di Wuhan atau tidak. Tapi pada ketika itu kita tak kisah sangat. Kita tak kisah, kita relax aja. Sehingga pada bulan Mac 2020 apabila Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan, dia kata sebenarnya sekarang kita mengalami satu COVID pandemic. Satu pandemik. Kalau pandemik ini maksudnya dia meliputi kawasan yang lebih luas, bukan di satu-satu tempat. Dan kita mula kata, apa benda ni? Dan pada ketika itu kita tengok di TV bagaimana negeri China dilanda oleh COVID ini. Jadi bila ketika itu manusia tidak tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah COVID ni, tetapi manusia tahu, cerdik pandai tahu, dia kata COVID ini disebarkan oleh sentuhan dan air, katanya daripada spread melalui udara. Jadi manusia pun panik. The only way that we know, kita kata kita mesti hentikannya secepat mungkin. Jadi orang ekonomi, dia kata macam mana nak hentikan? 2 cara orang ekonomi kata. Satu is that you need to turunkan tekanan jumlah penduduk di satu-satu tempat. Jadi dari segi ekonomi, ini bermaksud dari segi pengeluaran, dari segi production. You cannot go to office, you cannot go to kilang, janganlah pergi kerja. Tadi disebut ada ya, yang terpaksa bekerja frontliner, cuma diberi 1 mask, sebab kita tak tahu ketika itu. So production wise, stop, nothing happen.
So orang tak boleh pergi kerja. Dah, itu dari segi pengeluaran, dari segi supply. Dari segi permintaan pula orang ekonomi kata, ni masih ramai lagi orang seperti Madeline ni suka lepak dekat kedai mamak ni. Dia suka pergi shopping. Dia jadi maknanya apa yang kena buat? Juga kena berhenti. So production berhenti, penggunaan berhenti. Production is production, consumption is consumption. Jadi di satu pihak supply, di satu pihak dipanggilnya demand. Dan di seluruh dunia kita melihat ekonomi pun berhenti. Maka segala, kalau you tengok yang kotak merah, yang bulat-bulat merah-merah ni, itulah segala bentuk gangguan yang berlaku dalam ekonomi. Gangguan di ekonomi global, import berhenti, supply chain berhenti, semua berhenti. Dan pada ketika itu ialah kita menghadapi satu realiti. Apa itu realiti? Kita melihat kerajaan kata, kerajaan kena hentikan segala bentuk cadangan, jadi cadangan pula, segala bentuk what do you call that, ni untuk mengelakkan. Maka ini government menghentikan office, tidak ada aktiviti dan sebagainya. Perniagaan terus berhenti. Jadi apa jadi? Kita melihat impaknya kemiskinan. So, ini adalah data kemiskinan. Tadi Cik Jaya menunjukkan kita data yang begitu cukup baik dia dilakukan, dia membuat ukuran. Tetapi saya mengambil data yang terkini daripada Department of Statistics sebab kita rakyat biasa jarang dapat data. So, kalau kita lihat yang warna hijau ialah pada tahun 2019, yang warna kuning ialah tahun 2020. So, kita melihat secara keseluruhan kemiskinan di Malaysia meningkat daripada 5.8% ke begitu, meningkat ke 8.4% keseluruhan rakyat di Malaysia. Tetapi kita melihat ada negeri yang lebih teruk dan ada negeri yang lebih taklah berapa teruk. So 3 negeri yang sangat teruk terkesan iaitu menghadapi kemiskinan yang paling tinggi ialah Kelantan, Sabah. Kalau kita tengok di sini 25.7%, iaitu negeri Kelantan 21.2% dan negeri Sarawak 12.9%. Jadi kemiskinan begitu ketara sekali. Okey, ia mungkin secara langsung disebabkan oleh COVID atau secara langsung bukan disebabkan oleh COVID, ya. So yang jelas ialah kemiskinan berlaku. Okey, saya nak ada terlari di sini. Jadi kita lihat di mana daerah yang terendah di Malaysia, pendapatan yang terendah. 7 daripada 10 yang negeri yang daerah yang terendah dari segi ini ialah pendapatan what we call pendapatan penengah, median income. Yang sebelah warna biru ialah pendapatan purata, yang sebelah kiri ialah pendapatan what we call median income and average income. So 7 daripada 10 daerah terendah termiskin di Malaysia adalah dari negeri Sarawak. Begitu juga, so yang terlebih tu ialah dari negeri Sabah. So ini menunjukkan kepada kita keadaan kemiskinan, ya. Okey. Jadi dari segi aset kewangan, ini adalah satu pembentangan yang dilakukan oleh laporan AKPK. AKPK ini adalah satu agensi yang mengurus kewangan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu angka yang sangat menakutkan. Sebab apa? Rakyat kita hampir separuh. Rakyat kita tak kira lah dia, maaf, China di situ, bukan mainland China, CINA. Jadi Bumi Putra, bukan Melayu, 57% tidak ada aset kewangan. They don't have any saving dalam bank. Orang Melayu masih ada 55%. Yang kaum Cina 45%. Kaum India 55%. Ya, tidak aset kewangan. Jadi bila berlaku krisis, maka mereka inilah yang mudah masuk ataupun mudah jatuh miskin. Inilah yang sangat-sangat menakutkan kita. So jadi selain dari pendapatan yang rendah, kita dapati mereka tidak ada tempat untuk mereka. Ini yang kita panggil social safety net, mereka tidak ada. Jaringan keselamatan sosial mereka tidak ada. Bila mereka tak ada ini, maka itulah kita melihat tentang bendera merah, kita mendengar bagai-bagai food basket dan sebagainya. Tidak pernah berlaku di dalam negara kita di mana orang mengangkat bendera putih untuk minta makan. Tidak pernah di negara kita di mana orang rakyat Malaysia meminta-minta bahawa minta food basket. So inilah kita lihat bagaimana kesannya. Okey, satu lagi angka yang saya ingin kongsikan, bagaimana jumlah orang miskin sudah bertambah seperti yang dikatakan oleh Mr. Jayanti tadi. Okey,
Ini ialah kumpulan T20, okey, T20, ini M40, ini B40. Kita dapati yang warna merah ini 12.8%, T40 jatuh ke M40. Alright? Yang warna merah tu jatuh ke M40. Dan yang menakutkan juga ialah yang daripada M40 lebih kurang di sini 20% yang jatuh ke B40. Jadi B40 kalau kita tengok sudah bertambah. Jadi yang mengkhuatiri, kenapa kami khuatir? Kerana mereka yang dulu ni, M40 ini, mereka sangat, saya rasa mereka ini tidak wujud dalam sistem e-kasih. Sebab pendaftaran e-kasih memerlukan masa yang agak lama. Kadang-kadang memerlukan masa lebih daripada 3 bulan untuk you masuk dalam sistem e-kasih. Baru you layak menerima bantuan dan sebagainya. Kalau yang dulu. Jadi bila mereka ini tiba-tiba jatuh, hari ini mereka M40, tiba-tiba besok pagi tengok kerja habis, pendapatan gone, in the next 2 months, they are out of, total income tak ada. Jadi mereka ini yang kita khawatir, mereka inilah yang akan terlepas, yang tidak wujud dalam sistem kerajaan dan mereka ini tak ada ke mana-mana, dan sukar mereka untuk mendapat bantuan. Tapi tidak bermakna kerajaan tidak memberi bantuan. Selagi mereka itu rakyat miskin pada zaman COVID hari itu, kita lihat ramai rakyat Malaysia memang yang menerima bantuan. Tetapi nanti di kalangan masyarakat orang asli dan orang asal, satu lagi masalah yang lain, iaitu mereka tidak ada IC. Mereka tidak ada MySejahtera. Itu lain cerita. Nanti saya ceritakan. Okey. Dr. Ini Madeline, kesan. Yes. Waktu tinggal 5 minit sahaja ya. Okey. Ini ialah kesan impact pandemik. Thank you very much. Kalau tidak diberhentikan, memang tak berhenti dia. So, ini kehilangan tempat tinggal, masalah kesihatan dan sebagainya. Ini impact kemiskinan bandar tadi. Ini saya nak tunjuk unemployment rate bertambah di negara kita. Meningkat. Bila tidak ada pekerjaan, maka gaji pun tiada. Ini ialah data berkaitan dengan guna tenaga tidak penuh, iaitu mereka tidak bekerja sepenuh masa because tak ada kerja sepenuh masa. Maksudnya some of them only work for 3 hours. Yang sebelah kanan ialah data guna tenaga yang berkaitan dengan anak-anak kita yang bekerja di bawah kemahiran mereka, di bawah kelayakan mereka. So kita tengok ini lebih kurang 37% di negara kita yang anak-anak kita yang bekerja di bawah kelayakan mereka. Okay, let me just move on. Terhadap indigenous community, dia satu dari perkara yang terkesan sekali ialah dia mempengaruhi kehidupan masyarakat kaum orang asal, termasuk rakan saya ini dia ni di Beram. Okay? Mereka kehilangan sumber pendapatan because kehilangan pekerjaan. Sebab ramai daripada mereka ini, tadi disebut pekerja marahin, mereka adalah buruh kasar, mereka bekerja di bandar. Tiba-tiba lockdown, mereka tak dapat balik, terperangkap di bandar. There goes their food. So, mereka juga terpaksa menyeberang sepadan, tak dapat pula daerah untuk mendapat membeli barangan. Okey. Tengok, ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat orang asal, iaitu gula, mi, bukan main lagi, ada mi, beras dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka disebabkan oleh sekatan, maka mereka ini sudah kehilangan punca pendapatan. Masyarakat yang begitu, kata orang, self-sufficient, yang bergantung pada hutan untuk makanan mereka, tiba-tiba terputus makanan. Sebab apa? Mereka sudah tidak boleh pergi ke supermarket mereka. Kita masih boleh pergi panggil Grab. Kita masih boleh pergi ke pasar, order online. Tetapi mereka putus sumber makanan. Okey. Masalah lagi ialah berkaitan dengan maklumat, akses kepada maklumat. Ini disebabkan bahasa. And then, ini tadi saya katakan, drastic restriction on the exercise of the cultural, their realization of their right to food. Sebab mereka sudah kehilangan semua makanan. Saya nak tunjuk lagi, healthcare facilities, cabaran. Sikit lagi ini kena baca ayat ini. Ada buaya, wifi tiada. Inilah kenyataan kemiskinan kami di Sabah dan Sarawak dan juga di kalangan masyarakat orang asli. Anak-anak kami duduk dalam bot, ada buaya, wifi tiada. Okey, statelessness, ini lagi berat.
Tengok itu. Masyarakat kami terpaksa isolate themselves sebab takut. Ada yang terpaksa menerima bantuan makanan, terpaksa hantar pakai helikopter sebab tidak boleh akses kepadanya. Di sini mungkin tak ada perkara begitu. Tengok itu. Mereka khawatir ada orang wanita penan di pedalaman sana. Kalau terjangkit oleh COVID memang tak tahulah kita ya. Okey, sikit lagi. Orang pandai-pandai, orang rumah panjang, dia buat sendiri, dia denda sendiri. Okey, lihat ini. Ini adalah yang dilaporkan oleh surat khabar. Orang asli rendah lumpur untuk mendapatkan BPN. Sebab apa? BPN kena pergi ke bandar untuk ambil. BPN kena pergi ke bank untuk ambil. Rakyat dah lah susah. Rakyat dah lah miskin. Pergi. Mereka yang pergi mengambil. Betul-betul macam minta sedekah. Kenapa tidak diusahakan mereka yang memberi bantuan itu yang datang kepada mereka yang susah. Ini nasib baik ada 4-wheel drive. Okey, kita lihat betapa sukarnya kami di Sarawak ini, masyarakat di luar bandar untuk pergi ke bank. First, dia kena ambil surat menyeberang daerah. Dan untuk pergi jemberan daerah, nak pergi ambil surat tu 3-4 jam naik bot. Dapat surat itu, queue lagi dekat bank. Ada yang pergi sampai seawal 2 pagi. Mana dah mampu nak dapat bank. Pergi ke duduk di hotel untuk pergi queue dapat bank. Sikit je 2-3 slide lagi ya. So mereka terpaksa queue. Benda yang dianggap remeh bagi orang di bandar. Inilah yang terpaksa dihadapi oleh masyarakat di luar bandar. Apatah lagi masyarakat yang tiada bersuara. Kalau tidak orang seperti kita, orang yang menyuarakan perkara ini, mungkin ramai yang tidak mengetahui apa yang berlaku. So bukan saya mengatakan ini disengajakan, tidak. Mungkin ramai yang tidak tahu di bandar ini sebab mungkin media ini tidak sampai. Sebab ini media Sarawak ya. Okay, the last part, apa recommendation? Bagi saya, the most important one sebab kita melibatkan data, big data. Sangat penting untuk kita mengenal pasti golongan yang mudah rentan ini. Ada 4 golongan ini yang perlu kita kenal pasti. The hidden groups, dan ini mereka ini tidak akan melaporkan diri mereka. Ini golongan yang tiada dokumen, the migrants ataupun LGBT. Ini memang suaka memang teruklah kena ni kan, sebab ramai dikatakan memperjuangkan. So these are the hidden groups yang tidak akan menyuarakan di mana kedudukan ke. Access to medication. Kedua, societal discrimination, grup yang dikatakan menghadapi diskriminasi. Ini bukan untuk Malaysia. Ini ialah secara umum, secara teoritisnya mengenal pasti ya. Jangan ada orang mengatakan kita semua ada sebuah diskriminasi ini. Saya cuma menjelaskan bahawa di Malaysia kita perlu mengenal pasti golongan-golongan 1, 2, 3, 4 seperti practical discrimination. Ada golongan yang tidak ada berpendidikan, mereka yang duduk di pedalaman, mereka secara tidak langsung terdiskriminasi sebab tiada akses. Dan yang akhir sekali, mereka yang dipanggilkan kumpulan-kumpulan yang kadang-kala dikatakan formal discrimination disebabkan etnik, disebabkan gender, disebabkan agama. Tapi saya nak tegaskan sebelum saya di-quote orang mengatakan benda ini adalah apa yang berlaku di Malaysia, saya mengatakan ini adalah secara teoritisnya untuk mengenal pasti golongan vulnerable yang perlu dimasukkan. Last slide. Sebab tadi disebut tentang Soekarno. Saya juga ingin menyebut dan mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Soekarno, salah seorang yang orang yang banyak saya baca buku dia. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. So dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih.